Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Terima kasih Datuk Yang Pertua, terima kasih Yang Berhormat Pendang. Untuk makluman Yang Berhormat, senarai saham, senarai security patuh syariah diterbitkan setiap tahun pada bulan Mei dan November oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Pada November 2013 yang lalu, senarai security patuh syariah yang telah diluluskan oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security mengandungi 653 syarikat patuh syariah yang mewakili 71% daripada 914 syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia. 10 syarikat yang teratas dari segi modal di mana security disenaraikan sebagai patuh syariah adalah: yang pertama, Tenaga Nasional Berhad 67,610 juta ringgit saiz permodalan pasarannya. Kedua, Saim Dabi Berhad 56,032 juta ringgit. Tiga, Aziata Group Berhad 55,456 juta ringgit. Empat, Petronas Chemicals Group Berhad 53,680 juta ringgit. 5. Maxis Berhad 51,855 juta ringgit. 6. Petronas Gas Berhad 45,787 juta ringgit. 7. DG.com Berhad 39,497 juta ringgit. 8. IHH Healthcare Berhad 31,564 juta ringgit. 9. IOI Corporation Berhad 30,803 juta ringgit. Dan yang ke-10, Petronas Dagangan Berhad 30,002 juta ringgit. Majlis Penasihat Syariah MPS Suruhanjaya Security Malaysia yang ditubuhkan di bawah Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 merupakan badan tertinggi yang bertanggungjawab dalam menentukan status syariah saham-saham syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia. Dalam menentukan status syariah security tersenarai, MPS memberi tumpuan kepada aktiviti trust sesebuah syarikat tersebut. Jika aktiviti trust syarikat bertentangan dengan syariah, security syarikat tersebut tentunya diklasifikasikan sebagai tidak patuh syariah. Bagi syarikat yang terlibat dalam aktiviti-aktiviti patuh syariah dan juga tidak patuh syariah, Majlis Penasihat Syariah menetapkan tanda aras 5% dan 20% untuk mengukur sumbangan daripada aktiviti tidak patuh syariah tersebut. Tanda aras 5% diguna pakai bagi mengukur tahap percampuran sumbangan aktiviti yang jelas haram seperti riba, judi, arak dan aktiviti yang berkaitan khinzir. Manakala tanda aras 20% pula diguna pakai bagi mengukur tahap percampuran sumbangan aktiviti yang secara umumnya selaras dengan syariah dan mempunyai masalah kepada masyarakat awam, namun terdapat unsur tidak patuh syariah lain yang boleh menjejaskan aktiviti berkenaan. Di antara aktiviti yang diukur dengan tanda aras 20% ialah operasi hotel, rumah peranginan, pembrokeran saham serta sewaan daripada aktiviti-aktiviti tidak patuh syariah. Di samping itu, Majlis Penasihat Syariah juga mengukur nisbah keuangan bagi menilai tahap atau elemen riba dalam syarikat disebabkan hutang yang berteraskan faedah serta penempatan tunai dalam akaun-akaun atau instrumen konvensional. Jumlah tunai yang ditempatkan dalam akaun atau instrumen konvensional akan dibandingkan dengan jumlah aset syarikat. Manakala jumlah hutang yang berteraskan faedah juga akan dibandingkan dengan jumlah aset syarikat. Setiap nisbah kewangan ini mestilah kurang daripada 33%. Selain daripada kaedah kuantitatif, MPS juga mengambil kira aspek kualitatif yang melibatkan persepsi masyarakat umum atau image aktiviti-aktiviti syarikat dari perspektif pengajaran Islam. Kesimpulannya, status syariah security ataupun saham sesebuah syarikat tersenarai hanya akan ditentukan oleh MPS setelah melalui kedua-dua proses saringan, iaitu saringan secara kuantitatif dan juga saringan berbentuk kualitatif. Terima kasih. Ya, Pendang. Itu Ketua soalannya.
mencari yang halal itu adalah wajib bagi orang Islam. Soalan yang pertama ialah, apakah kerajaan bercadang untuk menentukan 653 syarikat itu mempunyai jawatan kuasa syariah mereka sendiri, supaya jawatan kuasa ini berterusan untuk mengkaji perniagaan itu berterusan halal? Soalan yang kedua, apakah ada insentif yang akan diberikan dan galakkan yang akan dibuat oleh kerajaan bagi syarikat-syarikat lain juga supaya mereka terus menceburi ataupun dapat menjadikan syarikat mereka itu adalah syarikat yang patuh syariah? Ya, sila Menteri. Itu adalah dua cadangan yang bagus daripada Yang Berhormat Pendang. Memanglah tidak semua mempunyai jawatan kuasa syariah sendiri, tetapi kita memantau dengan jawatan kuasa syariah pusat yang dianggotai oleh mereka yang pakar dalam bidang fiqh muamalat, antaranya Dr. Muhammad Daud Bakar, Tun Abdul Hamid Haji Muhammad, Datuk Dr. Abdul Halim Ismail, Profesor Dr. Muhammad Hashim Kamali, Profesor Dr. Ashraf Mat Hashim, Profesor Dr. Engku Rabiah Adawiyah Engku Ali, Profesor Madya Dr. Aznan Hassan, Profesor Madya Dr. Azman Muhammad Nur, dan Dr. Samsiah Muhammad. Selain daripada wakil-wakil daripada Securities Commission Malaysia, Suruhanjaya Security. Cadangan untuk memberikan insentif dan galakkan juga adalah cadangan yang baik, tetapi setakat ini 71% daripada syarikat-syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia itu sudah patuh syariah, adalah satu angka yang amat baik walaupun tidak semuanya lagi, dan kita akan terus memberikan panduan-panduan. Sebagai contoh, kita mengeluarkan buku ini, Senarai Patuh Syariah oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security Malaysia. Di dalamnya ada syarikat-syarikat yang berkaitan dan kita namakan syarikat-syarikat itu untuk memudahkan masyarakat Islam melabur di syarikat-syarikat itu, umat Islam melabur di syarikat-syarikat itu, dan mudah-mudahan dengan kaedah ini mereka timbul motivasi untuk disenaraikan dan mereka akan melaksanakan aktiviti-aktiviti yang mematuhi syariah dalam syarikat mereka. Terima kasih. Ya, Lembah Pantai. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan. Saya hargai usaha kerajaan untuk memastikan syarikat-syarikat yang disenaraikan di Bursa Saham itu patuh kehendak syariah. Yang saya ingin tanyakan tentang syarikat-syarikat yang milikan kerajaan, misalan kumpulan wang KWSP atau EPF yang merupakan milikan Kementerian Kewangan, dikuasai sepenuhnya oleh kerajaan. Apakah langkah-langkah yang sedang dirancang, dilaksanakan oleh kerajaan untuk memastikan bukan sahaja hanya 30% daripada portfolio aset bawah KWSP ini patuh syariah, 70%-nya tidak. Jadi apakah langkah-langkah kerajaan untuk memastikan kesemuanya mematuhi kehendak syariah? Kerana saya mendapat makluman bahawa di Australia sudah ada satu badan pelaburan bernilai 200 juta Australian ringgit yang 100% penuhi mematuhi syariah. Ini di Australia, Datuk Speaker. Jadi saya pohon makluman daripada kementerian tentang langkah-langkah untuk memastikan sekurang-kurangnya KWSP itu mematuhi 100% dari kehendak syariah. Terima kasih. Ya, sila Menteri. Senarai syarikat-syarikat di bawah milik kerajaan itu kita boleh berikan kepada Yang Berhormat Lembah Pantai, ya. Dan satu perkara yang kita ingin maklumkan di sini, bahawa sistem kewangan Islam di Malaysia sentiasa mendapat perhatian dari peringkat antarabangsa, dan sebelum ini juga saya memaklumkan bahawa Malaysia ini menduduki tempat yang ketiga dari segi sistem perbankan Islam, dari segi market share ataupun nisbah pasaran yang terbesar dalam dunia, dari segi insurans takaful nombor 2 terbesar dalam dunia, dari segi sukuk ataupun Islamic bond adalah nombor 1 terbesar dalam dunia, dan tentunya KWSP perlu melihat pelaburan-pelaburan dalam tiga-tiga perkara ini
dan bukan hanya KWSP tetapi juga syarikat GLC yang lain. Daripada senarai yang saya sebut tadi, misalnya Tenaga Nasional adalah yang pertama dalam senarai yang 10 syarikat itu, dan kita tahu Tenaga Nasional adalah salah sebuah GLC yang utama. Dan sebagai maklumat umum, selain daripada buku ini, Senarai Sekuriti Patuh Syariah ini, nipis je bukunya, saya juga ingin menyatakan kepada ahli-ahli yang berhormat, baru keluar buku ini, Islamic Financial System, dikeluarkan oleh ISRAQ daripada Bank Negara, Sistem Keuangan Islam. Buku ini adalah buku teks terbaik dalam dunia mengenai sistem keuangan Islam. Ini tambahan untuk makluman semua ya. Tapi yang tentang KWSP itu kita ambil ingatan penting ya. Terima kasih.